Assalamualaikum Nahdlatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah saya sehat saja pada pagi ini. Seperti rakan kita berdua di sana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ya dari tadi kayak kami ni menyayang rakan-rakan sekus kita dari daerah Blyth dan juga daerah Tutong ya. Tapi sebenarnya itu bagaimana kalau Nahdlatul kongsikan beberapa informasi dan juga basmasa dari daerah Temburong. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita Nur Intan dan juga Daud Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong, dan seperti di daerah-daerah lain juga daerah Temburong juga turut akan mengkongsikan dan juga muatkan beberapa info semasa dan juga perkembangan terkini dari daerah Temburong ya. Baik, mula-mula sekali kita akan kongsikan di sini di mana pada pagi ini Rabu 24 Jun 2020 akan diadakan satu kempen kesedaran keselamatan jalan raya ya, yang mana akan diadakan bermula pada pukul 8.30 pagi ini di kawasan BMO Temburong ataupun di kawasan Roundabout Labu ya. Jadi pada Auda yang terlibat di dalam kempen kesedaran keselamatan jalan raya ini supaya akan mengambil maklum yang akan diadakan pada pagi ini bermula 8.30 pagi ini ya. Dan juga ingin kita kongsikan pada orang ramai di mana pembukaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan daerah Temburong telah pun dibukakan, yang mana ianya dibukakan kepada ahli muda-mudi sahaja pada setiap hari Selasa, Khamis dan juga Ahad bermula pada jam 8.45 pagi hingga 11.45 pagi, dan pada sebelah petang akan disambung semula, dibukakan pada pukul 2 petang hingga 4 petang. Jadi sehubungan itu para pengunjung juga adalah disarankan dan juga dinasihatkan untuk mematuhi garis panduan yang telah pun disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk sama-sama mengamalkan tanggungjawab sosial, memastikan penjarakan fizikal serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa. Baik, dan untuk seterusnya kita akan beralih pula untuk menyaksikan satu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Zawati mengenai gubahan bunga terbalik. Kita saksikan bersama. Dalam melakukan gubahan bunga hiasan, terdapat beberapa aspek yang perlu difikirkan seperti aturan dan komposisi, kerana setiap susunan bunga itu memiliki aturan yang tersendiri mengikut kesesuaiannya seperti bahagian tengah, susut tinggi dan rendah. Di samping itu, aksesori pada hiasan bunga juga diperlukan bagi menambah seri lagi sesebuah gubahan hiasan bunga tersebut. Dekoratif gubahan bunga yang melengkapkan gaya moden dan kontemporari kini mempunyai peminat tersendiri. Apatah lagi mampu menyerlahkan sentuhan unik pada idea dekorasi lain. Namun berlainan pengongsian kita pada kali ini yang mana gubahan boleh dipelbagaikan seperti gubahan bunga terbalik. Kita dengarkan bersama dengan Dayang Julia binti Haji Putih yang begitu meminati dalam bidang gubahan. Alhamdulillah, sebenarnya idea untuk mengubah bunga yang tadi tahu cawannya tu terbalik sebenarnya datang tiba-tiba tu, jadinya yang tadi dalam katani membuat atapan kuih tujuan ilham tu ada tujuan untuk ubahan tu kan, jadinya dia nukanlah, dicubalah, jadinya macam mana yang dihasilkan. Sebenarnya sama juga macam untuk bagian makanan. Jadinya ni sebenarnya saya berminat daripada bangku sekolah lagi sebenarnya. Di bangku sekolah mungkin dalam kira-kira umur berapa tahun? Dalam umur yang tadi dalam 14-an tahun, macam dalam 13-14 macam itulah. Sebenarnya untuk pembuatan macam ini sebenarnya salah satunya daripadanya mesti ada minat. Kalau ada minat,
ilham itu indah akan timbul. Jadinya di samping itu saya juga sendiri mengikuti kursus dan juga anulah yang tadi melihat majalah-majalah itu macam itulah. Tapi sebenarnya minat itu lebih penting. Gubahannya seperti katanya mesti ada menyediakan agarpo, glue gun, bunga facial flower ni, tempat yang dihaskan yang untuk mengubah pasu saja. Bagi saya sendiri kalau ini ada yang lain yang dibuat, saya boleh menjawabkan dalam setengah jam lah macam itu. Idea untuk setiap gubahan yang dihasilkan perlu sentiasa segar selari dengan kebanyakan cita rasa masyarakat. Menurut beliau, petuanya mudah sebelum menghasilkan perlu peka dengan perkembangan konsep, melakukan sedikit kajian mengenai konsep itu dan pastikan gubahan menjadi pelengkap bukannya mencacatkan ruang. Sentuhan gubahan pasti menarik sepanjang masa jika gubahan diketengahkan bersama kreativiti tanpa menampilkan idea yang sama. Sebenarnya untuk hiasannya, terutama untuk combination colornya, kita ni mesti mematchingkan apa warna yang sesuai untuk digabungkan. Macam misal kata di sini saya menggunakan ada purple, orange dan warna kuning. Jadinya warna itu yang kata ni menyerlah sedikit. Saya menggunakan garpo dan yang penting benar menggunakan glue gun. Alhamdulillah kalau ada yang macam yang akan membuat tempahan dialu-alukan. Tapi kalau dapat kepada pelanggan untuk menampah itu jangan last minute, itu saja. Okey, sebenarnya yang pernah saya terangkan dulu, saya sebenarnya adalah salah seorang daripada bekas tenaga pengajar di kelas urusan rumah tangga. Jadi saya ada mengajar bahagian gubahan bunga jua sebenarnya. InsyaAllah jika ada yang berminat dan ada juga pelajar yang ingin meminati untuk mengikuti kelas gubahan mungkin bunga, dia lalukanlah, boleh dibukakan. Harapan saya kepada beliau-beliau di luar sana, jika ada terluang masa tu, yang tadi janganlah dibuang masa kekosongan itu, ketanianukanlah dimanfaatkan untuk membuat aktiviti untuk di rumah lah, itu saja. Menurut beliau lagi, pentingnya mencari kelainan dan juga seharusnya lebih peka dengan perkembangan gaya gubahan. Kini kepelbagaian idea boleh dijadikan contoh, bukannya meniru secara keseluruhannya. Dalam menghasilkan gubahan terbaik dan sedap mata memandang, tidak semestinya mengikut susunan yang sama. Warna dan bentuk kuntuman bunga itu sendiri meletakkan bunga hiasan sentiasa kekal menarik.